berlangsung perlumbaan Malaysian Grand Prix Pilita Lumba Sepang. Alamak, nak hujan pula. Oleh sebab hari hujan, kelihatan semua pelumba menuju ke ruang perhentian bagi menukar tayar kenderaan. Mengapakah pelumba sering berhenti di ruang perhentian untuk menukar tayar? Bagaimanakah daya geseran memberi kesan terhadap perlumbaan ini? Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar tentang kesan daya geseran dan juga bagaimana menambah dan mengurangkan daya geseran. Cuba kamu gosokkan kedua-dua tangan kamu. Mengapakah tangan saya berasa panas? Tangan berasa panas kerana daya geseran berlaku dan menghasilkan haba. Apakah kebaikan daya geseran? Daya geseran antara permukaan tangan dengan objek membolehkan kita memegang objek dengan cengkaman yang baik. Contohnya, memegang gelas. Daya geseran di antara tapak kasut dengan permukaan lantai ataupun jalan membolehkan kita berjalan atau berlari tanpa tergelincir. Daya geseran juga membolehkan objek kekal pegun ataupun terhenti. Keburukan daya geseran. Daya geseran boleh menyebabkan objek yang berat sukar digerakkan. Daya geseran menyebabkan gia basikal berkarat yang menyebabkan basikal sukar bergerak dan menghasilkan bunyi yang tidak diingini. Daya geseran pada engsel pintu atau pagar menyebabkan pagar sukar dibuka dan menghasilkan bunyi yang tidak dikehendaki. Selain daripada itu, daya geseran juga boleh menghasilkan bunyi pada mesin pemotong. Daya geseran juga menyebabkan permukaan akan menjadi haus, seperti tapak kasut dan juga permukaan tayar kenderaan. Bagaimana menambah dan mengurangkan daya geseran? Terdapat beberapa keadaan yang memerlukan lebih daya geseran atau mengurangkan daya geseran untuk membantu kita menjalankan sesuatu kerja. Dengan menambah atau mengurangkan daya geseran ini, sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cekap dan mudah. Mari kita lihat beberapa keadaan yang memerlukan lebih daya geseran untuk membantu kita menjalankan sesuatu kerja. Penggunaan pelapik anti gelincir dapat menambahkan daya geseran pada permukaan lantai yang basah. Contohnya di dalam bilik air. Pelapik tertikus dapat menambahkan daya geseran pada tertikus dan membolehkan pergerakan tertikus mudah dikawal. Manakala ahli sukan angkat berat menggunakan serbuk kapur magnesium karbonat untuk mengangkat pemberat besi. Serbuk kapur ini digunakan untuk mengelakkan pemberat besi daripada mudah terlucut. Manakala tapak kasut yang bercorak dan kasar dapat mengelakkan kita daripada tergelincir semasa berjalan atau berlari. Corak pada permukaan sarung tangan menambahkan daya geseran dan memudahkan objek dicengkam. Dalam keadaan lain pula, daya geseran yang terhasil memberikan masalah dan perlu diatasi ataupun dikurangkan. Antara cara mengurangkan daya geseran ialah penggunaan minyak pelincir dalam kenderaan bermotor boleh mengurangkan daya geseran yang berlebihan di dalam bahagian enjin.
manakala penggunaan penggolek dan roda mengurangkan daya geseran dan memudahkan pergerakan objek. Penggunaan tepung asid borik dapat memudahkan pergerakan buah karam. Permukaan laci disapu dengan lilin supaya mudah dibuka dan ditutup. Penggunaan pelincir seperti gris atau minyak boleh mengurangkan daya geseran pada bahagian tingkap yang bergeser. Setelah kita berbincang tentang kesan daya geseran dan juga bagaimana menambah dan mengurangkan daya geseran, di sini terdapat satu permasalahan, iaitu situasi A dan situasi B. Apakah kesan daya geseran yang dapat kamu kenal pasti dalam kedua-dua situasi ini? Bagaimanakah kamu dapat membantu sekiranya kamu berada dalam situasi di atas? Adakah daya geseran perlu ditambah atau dikurangkan? Mengapa? Cadangkan cara-cara untuk menambah atau mengurangkan daya geseran yang terhasil. Cuba fikirkan apakah jawapan daripada masalah dalam situasi A dan juga situasi B dengan menggunakan jadual ini. Sekian saja. Kita jumpa lagi di lain kali. Terima kasih.